Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Wa 'ala alihi haqqa qadrihi. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Malam ni saya nak cerita pasal penyakit kecil manis. Hari tu saya ada tunjuk tentang penggunaan minyak zaitun extra virgin dan juga minyak kelapa dara. Combine kedua tu, gabungkan dua tu untuk membantu menurunkan gula bagi orang yang kecil manis. Ada pre-diabetics, ada insulin resistant, ada kencing manis yang tahap awal, mild ataupun pertengahan, yang kronik, kita kemudian ni yang cerita peringkat pertengahan dan mild dan pre-diabetics, sekejap naik, sekejap turun kan, itu. So saya ada cerita dulu untuk membantu menstabilkan gula bagi peringkat pre-diabetes dan juga insulin resistant dan juga penyakit kencing manis yang peringkat moderate kan. So saya ada janji kita akan buat, Bersifat akan keluarkan produk gabungan formulasi minyak zaitun extra virgin Shirya kan. Ni kita ada jugalah minyak zaitun extra virgin Shirya, 100% daripada Shirya, tak campur daripada minyak zaitun lain, extra virgin. Yang ni yang berkualiti premium, tanah yang barakah, masya-Allah kan. Dan juga minyak kelapa dara fermented, peraman yang kami. So kami dah gabung dua ni kami gabung ke dalam satu produk. Ni dia produk yang kami janjikan tu kan. Dah baru sebulan lah keluar agaknya, baru sebulan ni apa nama dia, ni minyak zaitun kelapa dara, minyak zaitun kelapa dara plus panjang jadi label ni dari sini ke sini dia punya nama produk, nanti kita adjust lah, centralize kan So begini okay. Daripada agak hitam, background dia tulisan hijau tu buah zaitun, ni buah kelapa, ni buah zaitun gabungan dua ni So kami dah buat, nak senang kalau malas nak makan dua kali kan, nak suap minyak zaitun, lepas tu nak suap minyak kelapa dara pula kan, malas. So ambil yang ni terus. Dan dia ada tambahan beberapa herba yang lembut yang lain. Sekarang kita guna konsep rawatan yang lembut, moderate sebab bila kita makan lama, setiap hari selalu makan, so tendensi untuk menjadi hypo tu akan ada akan menjadi kerap begitu. Banyak orang kena macam itu So sebab tu kita formulatekan khusus untuk orang diabetes peringkat permulaan dan pertengahan Jadi dia turun, dia stabilkan secara cepat, berkesan, tetapi dia tak lajak sampai jadi hypo. Jadi tekanan dah rendah lah dah Ini kita formulasi khusus untuk cushion effect, supaya gula turun, dia tak turun mendadak sampai jadi hypo pula, menggeletar, pening kan, ataupun tekanan darah akan turun begitu bila kita makan selalulah semua benda-benda makanan yang tinggi antioksidan, whole foods kan, bila berlebihan dia akan jadi macam gitulah kan. So insya-Allah alhamdulillah dia akan cepat akan cepat
kami dah test daripada 2 orang 2 orang. Daripada gula 12 dalam masa sejam setengah, tak sampai 2 jam. Daripada gula 12 point something turun sampai 3 point something. Alhamdulillah cepat. So bagi pesakit diabetik, pre-diabetic, insulin resistant, darah tinggi, kolesterol, masalah ialah di dalam darah dia. Darah dia maknanya profil lemak dalam darah dia tu sudah berubah secara negatif. Maksudnya kolesterol dia naik, kolesterol jahat dia naik, kolesterol baik dia turun, lemak triglyceride dia naik, kan? Kadang-kadang ada yang normal, total kolesterol pun naik. Ada lagi apa tu, kalau nak detail lagi dipanggil oxidized LDL. Itu lebih penting lah, indikatif secara klinikal yang boleh menyebabkan saluran darah kita ditumbuhi dengan plak, build up plak dekat dinding saluran darah kita, pembuluh darah kita tu. Itu kita tak mau lama jadi sempit menyempit dan boleh jadi stroke kalau berlaku di otak, jadi heart attack kalau bahagian pembuluh di jantung, kan? Dan juga kalau bahagian kaki jadi hitam, kan? Darah tak pergi, oksigen tak sampai, kan? Jadi hitam situ, jadi kebas, kan? Sakit tumit. Kalau perut boleh jadi hitam, boleh gangren, dan perut boleh jadi usus, banyak usus, boleh jadi buruk, membusuk. Bila oksigen darah kurang sampai, bekalan oksigen tak sampai kepada organ-organ, kan? Maka akan berlaku kematian sel, kerosakan sel dan kematian sel, dan dia akan menjadi buruk, kena bedah, buang, tukar usus baru. Jadi kita nak mengelak benda ni. Jadi kita kena mengelakkan makanan-makanan yang boleh build up, yang boleh mengubah profil lemak dalam plasma darah kita secara negatif, secara tak sihat yang tadi tu. Maksudnya makanan tu boleh menyebabkan penimbunan, selalu saya sebut build up lemak dalam darah kita. Dalam darah kita akan build up lemak. Bila build up lemak, jadi macam sampah sarap. Lemak build up dalam darah kita, jadi dia block sel-sel reseptor, nutrien tak boleh masuk, tak boleh diserap. Sama ada nasi yang kita makan, gula kita makan, karbohidrat yang kita makan, tak kira karbohidrat kompleks atau karbohidrat ringkas, apa tu lagi, kolesterol tak boleh dimetabolismakan dengan efisien, maka berlakulah perubahan kolesterol secara tak normal, kan? Ada yang naik, yang baik turun, yang jahat, yang bukan jahat lah kalau dari segi ini, tapi kita sebut LDL lah, kolesterol jahat. Sebenarnya tak jahat, dia sebenarnya digunakan untuk bawa kolesterol tu dan dimetabolismakan dalam hati, kan? So badan kita boleh auto control, boleh monitor, stabilize kan kolesterol dalam badan kita, dengan syarat kita bagi input yang betul, makanan yang alami, whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif dan bebas residu racun pertanian, dan baru kita punya sistem berjalan dengan betul, dengan proper seperti mana ia diciptakan, kan? Mengikut sunnatullah, peraturan dalam badan kita tu, dia tak ada masalah kalau kita tidak mengganggu gugat dengan kita beri dia dengan input-input yang merosakkan sistem dia yang Allah Ta'ala ciptakan. Masya Allah. Maka jadilah gangguan-gangguan fisiologi, dalam lama jadi penyakit, kan? So benda ni kita dah banyak cerita. So sekarang ni kita nak, macam mana kita nak rawat, kan? Susah juga kita nak cerita, nak kawal pemakanan, input-input yang boleh merosakkan sistem tubuh kita ni. Maksudnya pemakanan kita lah, bahan kimia tadi, racun tadi, kan, sisa racun. Tapi zaman sekarang moden ni susah, susah, hampir mustahil. Saya sendiri pun susah juga, kan? Kita boleh buat secara maksimum yang
boleh sebaik je. 100% perfect tak boleh. Nak kawal pemakanan memang tak boleh. Kan? So saya pun sekali-sekala makan juga minyak ni. Senang. Makan satu sudu besar sudah memadai. Saya makan ni kadang-kadang seminggu sekali, kadang terlupa dia. Kalau orang dah ada pre-diabetic, insulin resistant, diabetes, makan selang sehari pun cukup. Satu sudu besar. Kalau tak cukup, buatlah hari-hari. Kan? Hari-hari, seminggu ke, atau seminggu 5 kali ke, 3 kali, 4 kali. Kan? Lepas tu, second week kurangkan dos, kurangkan frekuensi dia, kekerapan pengambilan. Minggu pertama kalau telah 7 hari-hari untuk turun mana diabetes yang dah lama, jadi lemak-lemak tu dah melekat dia dah bind. Dia menyebabkan apa tu? Glukos yang terikat pada hemoglobin, apa dipanggil, HB1AC dipanggil glucose bound hemoglobin. Gula yang terikat pada hemoglobin. Itu susah kita nak tanggal, nak buang So dengan ni insya-Allah jadi sebenarnya makanan-makanan yang berminyak tadi goreng-goreng, minyak masak, lebih-lebih lagi minyak yang ada trans fat sintetik, margarine shortening, dan juga fatty chemical, pewarna praseteruan, kan. Kemudian ada emulsifier, ovalet, pelembut-pelembut, semua ni macam-macam dia tahu bahan kimia dalam tu, bukan satu bahan So benda ni kita kena clear. So ni bersifat lemak, larut lemak. Bahan larut lemak kita kena counter dia, the reverse dia, kita nak tanggal dia, nak larutkan dia dengan bahan suplemen yang larut minyak juga, iaitu minyak zaitun extra virgin dan juga minyak kelapa dara. Kita guna yang premium, minyak kelapa dara peraman. Dia ada organic acid. Organic acid boleh membantu melarutkan lemak-lemak jahat ni, kan, lemak-lemak daripada pemakanan kita lah, fatty chemical, minyak trans fat tadi, minyak makanan bergoreng ni, dengan gabungan minyak zaitun extra virgin Syria dan minyak kelapa dara peraman. Alhamdulillah, rasa dia pun okey. Dia ada kelat-kelat sikit lah, tak adalah pahit sangat kan, kelat-kelat sikit tapi ada manis-manis sikit tu, jintan manis kita taruh itu untuk perut, untuk cover keradangan dalam perut sekali lah, insya-Allah. Dia ada benda-benda lain sekali lah, jintan manis, lepas tu apa kita tahu barley organik ada dalam ni so kita nak tambah prebiotics, beta glucan, masya-Allah. So dia amalah makan ni minyak zaitun kelapa dara plus nama dia So kita guna minyak zaitun Syria sebab kita dah cuba beberapa jenis minyak zaitun yang extra virgin, yang daripada barat pun ada, kan. Penurunan gula tu tak berapa ketara. So minyak zaitun extra virgin daripada Syria yang paling berkesan, yang kami test lah. Kami tak test lagi semua lah, kan. So yang terbaik ni, masya-Allah, tanah yang barakah, kan, di negeri Syam, Syria, Palestin, Lebanon, kan. Itu semua tanah yang barakah, Syria, Syam. So dan juga guna minyak kelapa dara peraman. Kalau minyak kelapa dara biasa pun tak berapa strong, tak berapa powerful dia nak tanggalkan trans fat makanan bergoreng, oxidized fatty acid, oxidized LDL, nak counter, nak neutral radikal bebas, oxidative stress, semua tu nak kena counter dengan suplemen berasaskan minyak yang kaya antioksidan. Minyak zaitun extra virgin, selain dia ada monounsaturated oleic acid, dia ada polyphenols, polyphenol kaya, yang ni sangat bermanfaat, dan juga ada sedikit vitamin E, tocopherols, kan. Dan minyak kelapa dara pula ada lauric acid, polyphenol, phenolic compound dia sedikit lah, minyak zaitun lagi banyak. So dan juga ada juga yang lain lagi lah, compound phytonutrient lain, stanol dan sterol. Ini pun untuk clear up kolesterol, kolesterol yang build up dalam badan kita.
yang mengubah kolesterol dan profil lemak dalam darah kita, sebab kita makan makanan-makanan yang menggunakan minyak proses, minyak refine, RBD oil ni yang masak, kan, makanan bergoreng, trans fat. Yang itu kita nak kena counter dengan minyak zaitun extra virgin, syria, dan juga minyak kelapa darah Praman. Masya-Allah. Kalau tuan-tuan ada sendiri, dan gunakan, boleh tak mesti yang kami keluarkan by Shfa. Ini kami nak memudahkanlah. Ini hasil ujian yang kami buat, memang berkesan. Masya-Allah. Right. Kalau nak digabungkan dengan ubat hospital pun boleh, sebab dia ada cushion effect. Dia tak turun sampai ke bawah sangat. Boleh gabung dengan, kalau orang insulin kencing manis yang kronik, dia kena gabung dengan ubat-ubatan lain. Kalau ubat hospital, boleh gabung ubat hospital lah, kan, tapi jarakkan 2 jam, kan. Makan pun selang sehari cukup, kan. Kemudian elakkanlah makan makanan goreng, roti, biskut ni, sebab dia ada shortening, kan. Itu yang penting, yang boleh menempel kepada reseptor insulin pada membrane sel. Ini menyebabkan gula tak boleh masuk dalam darah, kan. Jadi insulin ada pun, jab insulin pun gula duk naik juga, kan, tinggi lagi, tak mau nak normal. So penting makanan yang mengandung minyak. Memang susah. Saya pun susah juga kadang. That's why kena makan juga supplement based on minyak. Minyak. Alright. Okay, insya-Allah. Ini dia punya size dia, volume isi padu dia 115 ml minyak ni, insya-Allah. Dapat ni botol kaca yang gelap, nak mengelakkan daripada pengoksidan UV daripada cahaya. Masya-Allah, kan, boleh dapatkan. Okey, kalau satu sudah besar 8 ml, minum seminggu 3 kali. 8 ml 24 ml seminggu, boleh tahan berapa tu? 5 minggu. Lebih kurang 5 minggu, kan. 5 minggu maknanya dalam berapa hari? Sebulan lebih lah, kan. Sebulan seminggu macam tu, kan. Plus minus sebulan seminggu boleh tahan. Tak perlu makan hari. Saya pun makan seminggu sekali, 2 kali je. InsyaAllah. Tapi saya kontrol makan berminyak. Memang lagi cepat lah, kan. Begitu. Okay. Bagi orang yang ada masalah diabetik yang kronik, maka dia kena ambil, kalau dia tak ambil ubat hospital, dia kena ambil herba yang lebih tepat untuk masalah kencing manis, insulin resistant yang kronik, yang dia punya HB1AC yang dah tinggi, gula dia dah banyak yang terikat pada sel darah merah, hemoglobin dia tu, kan. Jadi ini yang menyebabkan bila kita makan suplemen ke herba ke ubat-ubatan alami, mula dia meningkat dulu, sebab dia tanggalkan gula tu daripada lekatan pada hemoglobin masuk dalam darah. So dia naik lah, kan. Yang gula bebas ni yang meningkatkan ujian gula, kan. Ujian gula. Jadi gula tu naik sikit permulaan, lepas tu nanti dia akan stabil, begitu. So ini biasanya gula melekat pada hemoglobin menunjukkan dia tak pantau makanan, dia tak kawal makanan. Jadi gula dia tinggi, kan. 10 ke 15 ke lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan. Lama Kalau dia turun pun 10, 8, 15, 12, 10. Macam tu. Consistently 15, 12, 10, 15, 12, 10. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka gula tu akan melekat pada sel-sel kita, pada hemoglobin, pada dinding saluran darah. Itu akan memudarat. Itu boleh merosakkan, menyebabkan kerosakan pada sel dan dinding saluran darah, boleh menyebabkan penyempitan saluran darah, keradangan, kerosakan saraf. Itu yang kita tak mahu, dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke,
inilah sebab gula dah melekat pada sel-sel bukan pada hemoglobin, pada sel dan juga dinding bahagian dalam pembuluh darah kita, arteri kita tu. Itu merosakkan. Makanan cuba kita letak keluar sehari, 2 hari, 3 hari kan dia jadi tak elok kan. Itu juga dia mesti digunakan, dibakar, ditukar pada benda lain. Lepas di metabolisme akan dibakar, dia diubah kepada bahan buangan, bahan kumuh, dan dia perlu disingkirkan daripada tubuh oleh organ-organ perkumuhan. Dia bukan boleh stay dalam darah kita lama, tak boleh. Bukan gula saja, lemak pun sama, protein pun sama. Kalau protein lama sangat pun tak boleh, rosak asid urik. Begitu semua benda dalam badan kita perlu diproses, dynamic. Dynamic, dia perlu diproses dan tukar pada bahan lain. Lepas digunakan untuk dimanfaatkan oleh sel, untuk aktiviti sel, kefungsian sel, dan bahan-bahan buangan ni, asid ni, dia akan dikeluarkan dan diangkut ke organ-organ perkumuhan untuk dinyahkan. Itu barulah kita sihat, tidak dihinggapi penyakit-penyakit metabolik, penyakit kronik, masya-Allah. Okey, itu saya nak cerita yang tadi. Kalau penyakit diabetes yang teruk, kita syorkan herba yang ada phytoinsulin. Ni kapsul Peria. Ini ada ml ini Boy Shifa, tapi ini atas nama MS Herbs. Itu syarikat kami jugalah. Okey, syarikat kami juga MS Herb. Kami yang formulasikan masya-Allah. Tapi kilang buatlah, kilang GMP Ni Atra boleh KKM, insya-Allah. Yang ni kami gabungkan yang ni dengan minyak ni. Yang ni. Ini fat soluble supplement dengan phytoinsulin punya herb, iaitu Peria. Dalam Peria ni ada juga herba sikit dalam ni. So ada jadual pengambilan dia lah. Siapa yang ambil, kami bagilah cara nak makan, cara nak ambil dia, kekerapan dia, dos dia ikut badan. Kita individualize. So kita bagi khidmat nasihat lah, servis, insyaAllah sekali gitu. Ini yang kami syorkan. Tu. So satu lagi, kulit kayu manis. Sekejap saya ambil kulit kayu manis organik. Kulit kayu manis kami ada ni, label simple je. Dari situ organic cinnamon, Ceylon cinnamon 100% organic. Ni ni produk kami juga, insya-Allah, Bashifa. Ini pun ada phytoinsulin. Ini ada phytoinsulin, sangat bermanfaat untuk membantu menstabilkan gula dalam darah. Boleh minum, masuk dalam teh kan, campur sikit, ataupun dalam masakan kita. Baru ni kita share kek organic cinnamon, Ceylon cinnamon kan. Dalam masakan dimasuk, minuman dimasuk kan, ataupun nak guna cinnamon saja dalam minuman kita pun boleh kan. Begitu Tapi selepas ambil dia, kena ambil sesuatu lah, takut gula drop pula. Ini pun berkesan untuk turunkan gula. Dia ada phytoinsulin. Saya tak ingat nama compound dia. Right, ini pun bagus. So ada banyak benda yang boleh kita guna untuk sebenarnya mengawal kencing manis. Termasuk ni kapsul moringa. Ni lebih jangka panjang lah kan, dia punya kesan. Ni kita punya kapsul Dicol pun boleh. Yang ni lebih kita nak ambil persistent lama kan. Persistent lama, ini boleh makan Dicol ni untuk diabetes kolesterol lah. Untuk nyahkan makanan-makanan bergoreng, minyak-minyak masak, trans fat, margarine, shorten dalam darah kita. Ini kita guna Dicol sangat bagus. Ini pun formula yang sangat lembut boleh diambil oleh kanak-kanak 10 tahun ke atas dah boleh dah. InsyaAllah. Dia macam-macam lah, bukan untuk diabetes saja, darah tinggi. Ini pun boleh juga. So macam-macam. Chia seed pun boleh. Chia seed, masya-Allah. Chia seed ni pun boleh meningkatkan
easy water, structured water dalam tubuh kita. Bila dia larut masuk dalam perut kita, kan. So air dikeliling ni bertukar menjadi structured water. Dia build up structured water yang boleh diserap dalam darah dengan cepat dan menyebabkan nutrien oksigen diserap dalam sel dengan cepat. Masya Allah. Dia deliver. Ini memang ada kajian oleh Profesor Dr. Gerald Pollock yang mengkaji pasal easy water, structured water. So dia sebut chia seed, khusus chia seed ada boleh build up structured water dalam tubuh kita. Masya Allah. Selain dia ada kesan prebiotics, pun bagus juga. So ini saya cerita, sebenarnya benda-benda alami ni semuanya boleh memberi kesan menurunkan gula, menstabilkan gula dalam darah kita. Bergantung pada kita lah nak kawal pemakanan, khususnya makanan berminyak. Berminyak itu yang saya tekankan sebab dia yang block reseptor insulin pada membran sel kita. Gula tu memanglah naik kalau kita makan, kan, sebab dia gula, kan. Itu kita kena kawal lah setakat mana yang kita nak ambil untuk keperluan tubuh kita, kan. Kalau kita dah unblock kita punya membran sel daripada transfer minyak-minyak ni, LDL oxidase, LDL oxidase kolesterol semua ni, kan, maka karbohidrat, nasi kita makan, gula kita makan setakat mana yang kita perlu, dia tidak akan meningkat dalam darah kita, dengan syarat kita dah angkat semua blockage yang berlaku dekat sekeliling membran sel kita, dalam darah kita, kan. Dan darah kita, minyak ni menyebabkan darah dipekat, minyak-minyak yang melonggok dalam darah kita ni, yang mengubah profil lemak darah secara negatif, secara tak sihat ni, dia melonggok. Ini yang mengganggu delivery nutrien dan oksigen ke dalam sel. Begitu, kan. So benda-benda ni semua ni membantu untuk reverse balik dengan sistem yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah, kan. So pertama sekali kena elak jugalah minyak. Sekurang-kurangnya kurangkan, minimalkan sedaya upaya, kan. Bukanlah tak boleh makan minyak langsung, boleh makan makanan bersantan lah. Maksudnya gulai lemak kuning, lemak putih, sayur-sayuran, lemak kuning, ikan ke, ayam kampung ke, ayam organik, kan. Ketam, leh, udang, sotong, no problem. Ni tak ada masalah. Kolesterol tu kita boleh metabolize. Itu yang penting. Kolesterol dalam makanan yang alami kita boleh metabolize. Yang masalah dengan minyak, dengar minyak, margarine, shortening fatty chemical. Ini yang menyebabkan badan kita tak boleh menggunakan kolesterol, lemak, gula yang ada dalam makanan. Sepatutnya kita boleh guna, tak boleh. Dia yang kacau daun. Yang kena faham, minyak yang mengganggu sistem kita dengan minyak yang boleh diguna oleh tubuh kita, dihantar, diangkut dalam sel dan diguna, di burn up, kan, di metabolize. Masya Allah, begitu. So saya tunjuk banyak tadi sebab apa, untuk sebenarnya apa saja makanan, sayuran buah-buahan pun boleh turunkan gula walaupun buah-buahan manis. Tapi syarat, ingat, minyak, makanan bergoreng ini memang susah, kan. Rakyat Malaysia memang susah nak elakkan makanan bergoreng. Tumis pun pakai minyak masak. Selonnya tumis pakai minyak zaitun extra virgin. Mengikut kajian jurnal-jurnal yang saya baca, minyak zaitun extra virgin, kan. Kalau minyak kelapa, kena minyak kelapa tanak. Kalau minyak RBD ni dia dah tak ada antioksidan, macam mana dia nak counter oxidation masa kita masak makanan, kan. Begitu. Dan bila proses RBD, dia dah menyerupai macam bahan kimia dan dia tidak boleh digunakan oleh tubuh secara optimal, kan. Dan bahan-bahan alami inilah yang membantu menghidratkan sel. Menghidrat maksudnya dia deliver nutrien dan oksigen ke dalam sel, diangkut, diserap. Itu penting bahan alami. Saya punya pandangan, kemungkinan besar bahan-bahan alami semua ni
kan, mengikut kajian Pulak. Saya dengar duk ikuti dia punya YouTube kan, Profesor Pulak ni, bahan alamin dia boleh build up air yang neutral menjadi air yang bercharge negatif, electrical water. Dia ada charge, charge negatif. Itulah dia structured water, easy water. Dan ini yang beri kesan fisiologi kepada tubuh kita dan boleh menyebabkan nutrien diserap, diguna, tak ada sangkut-sangkut, tak jadi sampah sarap lah dalam darah kita. Masya Allah. Itu okey, setakat itu sajalah dulu ya. Okey, semoga manfaat dan boleh subscribe, share, like untuk manfaat pada orang lain juga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.